Kita pergi pula kepada penaklukan logik. Okey. Yang ini adalah tentukan sama ada pernyataan mereka adalah benar atau palsu. So awak kena ingat ada dua tabel. Okey, dua tabel iaitu sebab pernyataan benar atau palsunya dia akan guna perkataan dan ataupun atau lah. Okey, dia kena ada dua pernyataan. Pernyataan pertama, pernyataan kedua. Okey, ini nilai kebenaran dia. Kalau pernyataan pertama dia benar dan dia adalah dan, so dia adalah benar. Kalau ataupun dia tetap benar. Kalau dia satu benar, satu salah. So yang ini dan dia akan jadi palsu. Yang ini tetap benar. Kalau satu salah pula, yang ini pula yang betul. Yang ini masih lagi palsu. Yang ini tetap benar. Okay, ni salah. So dua-dua ni akan jadi palsu. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, macam mana nak jawab. So, kalau awak tengok dekat sini. Okay, dia ada dua bahagian dipecahkan. Okay, yang ini pertama. Dipecahkan dengan yang ini. Okay, dia ada dua part. Itu dipecahkan oleh dan. So, yang ini pun sama. Ni awak tengok. Ni dia boleh dipecahkan sini dengan yang ini. Okay, yang ini. Pecah. Dengan ini. Dengan sini. Yang ini. So, dia dipisahkan dengan perkataan dan ataupun atau. Okay. So, awak kena check. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Betul ke 2 kuasa 6 sama dengan 64? So, awak tekan je kalkulator. 2 kuasa 6 dapat 64. So, maksudnya pernyataan yang pertama ni benar. Okay, yang ni 2 darab 6, 26. Salah sebab jawapan dia 12. So, dia pakai dan. Awak tengok balik kat table ni. Satu betul, satu salah. So, sini adalah palsu. Okay, yang ini 9 kuasa negatif 1 adalah 1/9. Ni betul. Sebab saya dah berulang-ulang kali saya kata apa-apa dikuasakan dengan negatif maksudnya adalah 1/. Okay, jadi betul. Dia kata 9 adalah faktor bagi 72. Nak tahu betul ke tidak? Awak kira je 72 bahagi dengan 9. Faktor tu maksudnya dia punya hasil darab dia lah. Daripada form dia punya sifik apa. So betul dapat 8. Jadi ini adalah benar juga. Okay, so rujuk table ni benar-benar dan pakai perkataan dan. So ini adalah benar. Okay, yang ketiga. 25 subset kepada 236. Okay, ni dah salah. Sebab 5 tak ada kat dalam ni. Okay. Dia subset kepada ni kesatuan 5, 7. Oh, okay. Tak. Tengok Okay, yang ini. Maaf. Cikgu tak baca sampai habis. So, awak tengok kat sini. Okay, ni tadi ni highlight sini Okay. 25 ni adalah subset kepada yang ini. Bila digabungkan ni sebab dia kesatuan. So, digabungkan dia akan jadi 2, 3, 5, 7. So, 25 ada dalam 2, 3, 5, 7. So, ini benar. Okay, yang ini set dia kata jumlah untuk ni. Okay, ini adalah simbol set kosong. Maksudnya dia tiada unsur di dalam dia. So, betul lah dia kosong. So, dia pakai atau. So, ni benar-benar dan atau. So, tengok. Benar-benar untuk atau. So, dia adalah benar. Okay. Yang ni pula. 90 darab dengan 80%. Dia kata sama dengan 70. So, check lah gunakan kalkulator. 90 darab dengan 80. Bahagi dengan 100. So, saya dapat 72. Ni dia kata 70. So, dia salah. Ni 8 darab 8 darab 8 dapat 324. So, awak tekan je 8 darab 8 darab 8 dapat 512. So, ni pun salah. Dia pakai atau. Salah. Tengok Ni tadi. Dekat table ni. Dia tetap palsu. So, palsu lah jawapan dia. Okay, kita pergi pula yang ni. Okay, ni menggunakan pengkuantiti. Pengkuantiti ni perkataan semua sebilangan. Semua tu maksudnya semualah. Sebilangan adalah sebahagian sahaja. So, macam ni A. Macam mana jawapan dia? Dia kata suruh lengkapkan supaya jadi pernyataan yang benar menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan. Dia kata hexagon. Hexagon tu memang mempunyai 6 bucu. Apa-apa saja hexagon mesti 6 bucu. Jadi, mesti semua. So, A. Jawapan awak adalah semua hexagon
mempunyai 6 bucu. Ingat, tak boleh tukar jadi nombor 6. Mesti eja E-A-N-A-M 6. 6. Kena ikut. Kalau dia tulis nombor, tulis nombor. Kalau dia tulis eja, awak kena eja. Okey, so B. B bulatan mempunyai jari 18 cm. Okey, ini hanya sebilangan bulatan. Sebab bulatan ada yang 2 cm, ada yang 3 cm. Dia punya jari dia. Sebilangan bulatan mempunyai jari 18 cm. Dan C, okay, segitiga punya 3 paksi simetri. Sebilangan saja. Sebab kalau segitiga sama sisi, betul ada 3. Kalau sama kaki, dia hanya ada 1 sahaja. Okay, jadi sama ayatnya akan jadi sebilangan. Sebilangan segitiga mempunyai 3 paksi simetri. Okey. Sekarang kita tengok pula tentang dia kata nak anti jadian dan akibat. Okay, anti jadian dan akibat ni dia hanya wujud apabila awak ada implikasi. Okay, anti jadian adalah yang ni. Okey, maksudnya selepas perkataan jika sehinggalah sebelum perkataan maka. Okay, ini kuning adalah anti jadian. Okey. Highlight ni. Okey, kalau saya pakai warna hijau. So ni yang lepas maka adalah untuk awak punya akibat. So, A1 anti jadiannya salin je balik. P lebih kecil daripada Q. So, akibatnya adalah Q tolak P lebih besar daripada kosong. So, A2 pula. Okay, anti jadiannya adalah perimeter segi 4 tepat A ialah 2 darab X tambah Y. Akibatnya adalah luas segi 4 tepat A ialah X, Y. Awak kena salin exactly ayat dia macam mana. Okey, cuma buang perkataan jika dan maka. Okey. Ini pula dia suruh bina implikasi. Okey, kalau awak tengok dekat soalan ni. Okey. Nak tengok ni. Kalau awak tengok pada soalan ni. Highlight ni. Okey. Ni sama dengan yang dekat belakang. Sama nampak ni depan, ini belakang. Okey. Yang belakang dengan yang kedua ni dia pergi kat depan. So, sama juga macam ni. Nampak? Ayat yang sama, cuma dia punya penulisan saja diubah-ubah. Okey. Jadi, bila dia kata suruh bina satu implikasi berdasarkan pasangan implikasi berikut, maksudnya dia nak tukar dua-dua ni daripada perkataan jika dan maka, awak akan pakai guna jika dan hanya jika. So, jadi jawapan awak untuk B1, pakai yang pertama saja, yang kedua abaikan. So, awak buang je jika tu, awak terus disalin dulu. X ialah gandaan 10. Jika dan hanya jika. Maksudnya, buang jika, maka tu gantikan dengan jika dan hanya jika. Lepas tu salin balik, X ialah gandaan 5. Okey, B2. Sama saya kata, tengok yang pertama saja. Yang kedua, jangan tengok. So, jika tu buang, terus dia salin 6.
ialah faktor bagi 12. Maka tu tukar dengan perkataan jika dan hanya jika 6 ialah faktor bagi 24. Okey, itu untuk tulis implikasi daripada pasangan dua implikasi. Okey, yang ini pula dia suruh bina dua implikasi bagi setiap implikasi berikut. So, macam mana nak bina? Kalau tadi awak daripada dua implikasi, awak kena jadikan satu. Yang ini bersatu nak jadikan dua. Okey, so sama. Tengok kat sini. Highlight. Okey. Ni, tengok ada sebelum jika dan selepas jika. So, yang ini pun sama. Sebelum jika dan selepas jika. Okey, apa awak buat? Awak hanya tambahkan depan tu ada jika. Yang jika dan hanya jika ni tukar jadi maka. So, C1 implikasi pertama dia adalah jika 20% daripada 30 ialah 6, maka jika dan hanya jika ni tukar dengan maka 0.2 darab 30 sama dengan 6. Implikasi kedua dia sekarang terbalikkan je. Macam tadi yang saya terang ni, tadi nampak kan dia hanya depan pergi belakang, belakang pergi depan. So, samalah yang ini. Awak hanya terbalikkan je. Jika tu masih lagi mula dengan jika. Jika 0.2 darab 30 sama dengan 6, maka 20% daripada 30 ialah 6. Okey. So, C2 ni pun samalah implikasi pertama dia. Awak hanya tukar start dengan jika. Jika M boleh dibahagi tepat dengan 20, maka M boleh dibahagi tepat dengan 2 dan 10. Itu implikasi pertama. Implikasi kedua dia terbaliklah. Dia akan jadi jika M boleh dibagi tepat dengan 2 dan 10, maka M boleh dibagi tepat dengan 20. Depan pergi belakang, belakang pergi depan. Okey, yang ini pula. Okey, dia suruh tulis. Ini yang berdasar cikgu ada bagi tadi. Tengok tundingan tu. Dia kata awak kena tahu tentang kontrapositif. Okey, awak ingat je yang ini. Okey, implikasi yang asal, jika dia bagi jika P maka Q, akasnya adalah awak terbalikkan sahaja. Maksudnya implikasi yang kedua. Yang depan pergi belakang, belakang pergi depan. Songsangan pula adalah penafian terhadap pernyataan. Kalau kontrapositif pula, penafian terhadap akas. Penafian ni maksudnya, kalau benda tu sama dengan, simbol dia, awak akan tukar dia jadi tidak sama dengan. Kalau dia lebih besar, jadi lebih kecil. Awak kena ubah ikut apa yang dia bagi. Okey. So, kita tengok. A. Dia kata dia nak akas. So, akasnya dia bagi kat situ jika alfa dan beta adalah dua sudut pelengkap, maka alfa tambah beta sama dengan 90. So, akas dia terbalik je. Tu jika alfa tambah beta sama dengan 90 darjah, maka alfa dan beta adalah dua sudut pelengkap. Okey. B. Itu akas B, dia nak kontrapositif. Kontrapositif adalah ni tadi penafian terhadap akas. So, maksudnya ni pernyataan dulu saya kena buat jadi terbalik lah. Macam akas terbalik, tapi saya kena nafikan dia. Iaitu dia akan jadi jika W, okay, sebab saya ambil yang belakang dulu, tapi ni saya kena nafikan. So, dia lebih kecil daripada 30, maka W sini jadi lebih kecil daripada 20. Depan belakang tu dua-dua saya nafikan. Okay, C. Songsangan.
Songsangan adalah penafian terhadap pernyataan yang asal. So, maksudnya saya tak perlu terbalikkan, cuma saya nafikan saja. So, dia tetap jika, tak adalah pergi depan ke belakang dah. So, dia tetap salin jika P, okey, cuma bezanya, kat situ soalan P lebih besar daripada kosong. Saya kena nafikan, so saya jadi lebih kecil. Maka, P lebih kecil daripada kosong. Okey, D. Dia suruh buat penafian. Poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 360 darjah. Okey, apa yang awak nak guna? Okey, penafian sama ada tidak atau bukan. Itu jika ayat lah. Jika simbol dia akan pakai sama dengan, jadi tidak sama dengan. Lebih besar jadi lebih kecil. Kalau ayat tidak atau bukan. Okey, so kat sini yang sesuainya, poligon tidak mempunyai hasil tambah sudut perluaran 360 darjah. Okey, sekarang kita tengok pula hujah. Okey, hujah ni dia macam ni. Dia memang akan ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Kalau awak tengok, pada premis 1, dia akan cerita ada 2 benda. Macam contoh ni, semua faktor bagi empat ialah faktor bagi 8. Maksudnya, faktor bagi 4 dia ada satu cerita. Lepas tu, lagi satu cerita dia cerita pasal faktor bagi 8. Okey. Bila awak ada ni, awak tengok dia akan cerita 2 benda. Okey, yang ini adalah yang pertama, iaitu warna hijau. So, kalau ni dah ambil hijau, ini kena ambil biru. Apa dia ubah? Awak kena ikut. Maksudnya kat sini dia ada ubah insert 2. Tadi tak ada perkataan 2, betul? Okey, yang asalnya dia tiada perkataan 2 tu, nombor 2 tu. So, ubahlah. So, kat sini jawapan awak 2 ialah faktor bagi 8. Sebab biru tu pergi dekat sini. So, yang kedua. Sama juga. Awak tengok. Highlight. Okey, ni yang pertama. Okey. Yang kedua. Yang ini. So, tengok. Okay, ni tak ada, ni ada. Ni sama dengan yang warna kuning. Bila ni dah ambil kuning, so yang sini akan ambil biru. Okay, awak tengok. Jika dia tidak ada ubah apa-apa, awak tak perlu ubah apa-apa. Kalau tengok ni sebiji, dia tak ada ubah apa-apa. Jadi jawapan awak kat sini adalah X sama dengan 5. Okay, nampak tak? Jadi jawapannya X sama dengan 5. Okey. Yang ni pula. Tadi saya dah kata, dia mesti gabungkan dua-dua. Okey. Highlight. Awak tengok ni, dia ada 1. Kemudian, dia ada lagi 1. Benda berbeza-beza. Okey. So, maksudnya kat sini, awak akan gabungkan dia menjadi 1. Tetapi, sentiasa ingat, untuk pada premis pertama, tidak boleh ada penafian. Penafian ni awak nampak ni. Maksudnya penafian ni ada sama dengan, tidak sama dengan yang tadi lah. Jadi, apa awak buat? Okay, memang akan pakai jika. Jika sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 beta sama dengan kosong. Tak boleh pakai simbol tak sama dengan dia. Maka, alfa sama dengan beta. So, itu dia punya premis 1. Okay. So, kalau yang ini sama je macam ni tadi. Awak tengok je apa dia ubah. Awak kena ikut. So, highlightnya P boleh dibagi tepat dengan 18. Okay. Yang ini P ialah gandaan bagi 18. Okay. So, awak tengok kat sini. Kalau ikut tu, ini warna biru. Sebabnya,
Yang ini 54 boleh dibagi tepat dengan 18. Yang paling hampirnya yang samanya adalah pasal 18. Lepas tu dia ada ubah, kata ada tambah 54. Jadi, okay. So ni, ikutlah apa dia ubah. Iaitu dia ubah ada 54. 54 ialah gandaan bagi 18. Apa dia ubah, awak kena ikut. So macam yang ini. Okay. Simbol dia. Okay, kalau ikut ni, ini adalah yang ini. So jawapan awak akan pergi ke sini. Tapi sebab dia ubah daripada simbol dia ni, dia jadi macam ni. Jadi awak kena ubah juga. Dia akan jadi M lebih kecil atau sama dengan kosong. Sebab ni daripada macam ni, dia tukar jadi ada sama dengan. Dan dia bertukar arah daripada dia lebih kecil, dia jadi lebih besar. So yang ni pun akan terbalik kan. Okay, kalau yang ni semua, okay, dia kata fungsi kuadratik maknanya titik pusingan. Okay, ni dia kata GX. Okay, so cerita pertama dia adalah fungsi kuadratik. Cerita kedua dia mempunyai titik pusingan. Okay, ni dah ambil pasal titik pusingan. So yang ni dia ubah, dia tambah pasal fungsi GX. So waktu dia adalah fungsi GX ialah fungsi kuadratik. Okey, yang ni pula. Buat kesimpulan secara didaktif. Okey, tak payah fikir apa-apa. Dia bagi je, tak payah fikirlah didaktif tu apa. Tak payah tanya saya pun apa benda didaktif tu. Awak hanya ganti sahaja. So, A, dia dah kata kon. Okey, luas kon sama dengan pi J darab dengan J tambah S. So, ganti je. Pi dia tak bagi, tak payah ganti apa-apa. Pi, J ni 7. Lepas tu ni J, 7 tambah 13. So, awak dapat pi darab 7 darab dengan 20. 7 darab 20 jadi 140. So, 140 pi. Nanti kuasa 2. Okay. Tu je. Maksudnya awak ganti je. Dia dah bagi equation. So, ni dia bagi Y sama dengan MX plus C. Dengan M dia 3, C dia 5. Pada soalan nampak? Okay. Jadi, ganti je. Y sama dengan 3X tambah 5. Settle. Itu saja. Okay. Itu adalah didaktif. Okay. Yang ini induktif. Okay. Induktif. Awak tengok kat sini. Dia ada 2 side. Side yang sini dengan side belah sini. Dipisahkan oleh simbol sama dengan. Okey, nampak ni? Okey. Ni ya, okey, bagi awak nampak senang. Saya bagi kiri kanan lain-lain warna. Okey. Saya akan guna bahagian yang mempunyai operasi. Maksudnya tambah tolak. Kalau awak tengok ni, ada 2 side. Ni tak ada operasi. Ni ada operasi. So, saya tengok yang belah yang ada operasi. Ni sama. Saya tengok sini, saya tengok sini, saya tengok sini. Okey. Apa yang berubah? Saya tukar jadi huruf N. Berubah tu maksudnya saya tengok ni 1, 2, 3, 4. So, N. Benda yang sama, saya salin balik. Lepas tu ni tolak. Lepas tu semua sama ni. So, itu jawapan dia. Dan, tulis di bahagian bawah, N tu sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. 3 kali dot. Ni 1 markah, ini 1 markah. Okay, ni sama. Kita tengok. Okay. Sama je kan benda ni 4. Daripada atas sampai bawah ada 4. So, salin balik. Berubah, tukar. Tambah. Okay, ini. Okay, dia berubah. Tetapi awak tengok sebenarnya dia datang daripada 1 kuasa 2. 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. Dia berubah mesti dalam jujukan yang berturutan. Tak boleh jumping-jumping macam ni. 1, 4, 9, 16. Okay, ni jadi awak akan nampak. Dia berubah. So, N kuasa 2. Sebab dia berubah 1, 2, 3, 4. Sama macam kat depan ni. Okay, jadi N saya sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. 3 kali dot sekurang-kurangnya. Okay. Yang ini pula. Ni. Benda tu semua sama 3. So, 3. Lepas tu dia berubah. N.
tambah 2. Okey, ni awak nampak. Dia berubah. 0, 1, 2, 3. Okey, ni 1, 2, 3. Maksudnya tak sama perubahan dia. Dia mula daripada 0, ini mula daripada 1. So, ini akan pakai huruf M. Kuasa 2. So, bagi tahu N tu 1, 2, 3, 4. Dot. Sebab ni sampai 4 Jadi kita kena buat sampai 4 lah. Lepas tu M. Saya kena bagi tahu. M pula 0, 1, 2, 3, dot. Okey, nampak? Okey, sekarang ni kita tengok ni pula. Okey, ni awak kena ingat sebab dia kata tentukan sama hujah berikut adalah induktif atau hujah diduktif. Induktif pada umum ke khusus. Kena hafal Diduktif khusus ke umum. Umum, okey, macam contoh ni dia kata semua murid 4 bahagia membuat persembahan pada hari guru. Okey, ni umum sebab mula-mula dia kata kelas murid daripada 4 bahagia tapi tak tahu siapa. Tu Jayanti murid 4 bahagia. Maka Jayanti membuat persembahan pada hari guru. Itu dah spesifik daripada dia umum. Kelas apa tapi tak tahu seorangnya. Lepas tu dah tahu nama. Yang ini spesifik. Bila dia spesifik, ingat tadi saya kata umum ke khusus. So ini adalah hujah induktif. Okey, ini induktif. Kalau yang ini pula, hasil tambah 1 dan 3 adalah nombor genap. Nombor genap tu maksudnya ni 4. Awak boleh kira ni 8, ni 12, ini 16. Bawah tu boleh kata hasil tambah 2 nombor ganjil adalah nombor genap. Ni tadi nombor tu memang nombor ganjil. Dah tahu nombor ganjil ni apa. Lepas tu saya boleh kira nombornya. So ini daripada khusus kepada umum. Ingat balik ni tadi. Khusus kepada umum adalah diduktif. So hujah ni adalah hujah diduktif. Okey. Kalau yang ini pula. Okey. Awak just ingat je pattern dia. Okey, yang ni daripada 3. Dia jadi 5. 5 kepada 7. 7 kepada 9. 2, 4, 6, 8, 9. So, awak tengok ni dia tambah 2. Tambah 2. Tambah 2. So, dia suruh induktif. Senang je pola dia. Awak mesti mula dengan 1. Okey, tambah dengan. Sebab dia kata tambah 2. So, tambah 2 lah. Kalau dia tambah 3, awak tambah 3. Sebab kalau dia semua sama je, so dia tambah 3 lah. Okay, ni N tolak 1. Memang ni je jawapan dia. Awak ingat je lah So, jadi N-nya adalah bermula daripada 1, 2. Sebab 1, 2, 3, 4. Sebab jadi 1, 2, 3, 4. Dot. Ini A dia. Okay. B dia kalau tak reti jawab, tinggalkan sahaja. Jangan pening-pening kepala. Macam biasa ayat saya, mana awak tahu jawab, jawab. Kalau tak tahu jawab, tak perlulah. Terus je cari soalan yang lain yang awak mahir untuk buat.